Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alizati Syuhada binti Muhammad Farid, 17 DIB 20F1019 sebagai pembentang pertama. Ahmad Husaini bin Abdul Aziz, 17 DIB 20F1021 sebagai pembentang kedua. Nurul Iman Syairah binti Abdul Aziz, 17 DIB 20F1023 sebagai pembentang ketiga. Dan pembentang terakhir Norliana binti Mustafa Kamal, 17 DIB 20F1017. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dari sudut bahasa kebangsaan dan sistem perundangan yang teratur. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dari sudut kebangsaan. Peradaban boleh disamakan dengan konsep tamadun. Kata akar peradaban ialah adab yang berasal dari kata Arab yang bermaksud kesusasteraan. Adab dalam bahasa Melayu pula bermaksud perilaku atau pekerti yang baik, sopan, halus dan bertata susila. Tamadun berasal dari kata Arab iaitu madana, satu kata kerja yang merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Dari kata kerja madana, terdapat perkataan madani yang merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan, perbandaran serta budi pekerti yang halus. Kata madana dan madani berasal dari kata din yang bermaksud agama. Natijahnya, peradaban ialah pencapaian tata susila, moral dan etika yang tinggi. Peradaban ni menuntut manusia untuk melaksanakan nilai yang manusiawi dan tauhidi. Manusia, kita sebagai makhluk Allah, diberikan fungsi yang amat besar untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Tuhan di muka bumi sebagai Khalifat Al-Ur'ad atau wakil Tuhan di muka bumi. Kemakmuran dan kesejahteraan dilaksanakan melalui hukum peraturan dan perundangan untuk memastikan kemanusiaan di atas landasan akhlak, susila, moral dan etika. Terusnya disambung oleh pembentang kedua. Seterusnya, dalam bahasa Cina, peradaban disebut wenmi yang bererti cerah, terang atau bercahaya merujuk kepada peradaban. Wen merujuk kepada keindahan, kelembutan, keelokan atau budi pekerti, manakala Mi pula merujuk kepada cahaya atau kecerahan. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan amalan tradisi yang perlu dipraktikan, pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan bertutur secara terbuka. Daripada definisi ini, dapat dikatakan bahawa bahasa Cina memberi penekanan kepada unsur-unsur yang baik, menghormati amalan tradisi dan bertindak secara tradisional. Dalam bahasa Tamil pula, peradaban dikaitkan dengan istilah nakarikam. Nakar yang bermaksud kota atau bandar, manakala ikam pula membawa erti pembentukan. Nakar merupakan simbol tentang penjelmaan Tuan Siva, iaitu Tuhan yang menciptakan bandar. Dari sudut morfologi bahasa Melayu, istilah tamadun penggunaannya dikekalkan sebutan asalnya dalam bahasa Arab, iaitu tamadun, yang dikenali sebagai peminjam bangunan. Tetapi, pada peringkat selanjutnya, berlaku perubahan sebutan dengan gugurnya huruf D yang kedua. Mengikut Kamus Dewan, peradaban merujuk kepada keadaan masyarakat manusia yang dijadikan oleh taraf kemajuan, kemedaan serta perkembangan pemikiran. Dan penduduknya juga telah mencapai taraf kemajuan budaya serta cara hidup orang-orang, negara, kawasan atau sesuatu zaman dan keadaan pemikiran, budaya dan moral yang halus. Seterusnya, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dari sudut sistem perundangan yang teratur. Definisi undang-undang. Undang-undang merupakan set peraturan sama ada dipersetujui umum atau dibuat melalui badan perundangan iaitu badan statut untuk melindungi, mengaturkan dan memelihara hak seseorang serta mewujudkan keharmonian sosial. Antara sumber undang-undang Malaysia ialah undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Undang-undang bertulis merupakan sumber utama undang-undang di negara ini. Ia diluluskan oleh badan iaitu contoh
Badan Perlembagaan Persekutuan dan Badan Perlembagaan Negeri. Akta yang digubal oleh Parlimen sejak September 1959. Enakmen undang-undang yang digubal oleh DUN kecuali Negeri Sarawak. Ordinan undang-undang digubal oleh DUN Sarawak. Undang-undang yang digubal oleh Majlis Perundangan Persekutuan antara 1946 hingga 1959. Undang-undang yang digubal oleh YDA semasa perisyarahan darurat iaitu Perundangan Kecil, Undang-Undang Subsidiari, Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam. Manakala undang-undang tidak bertulis ialah hanya digunakan jika tiada undang-undang bertulis dan tidak bercanggah dalam penerimaan dalam masyarakat. Ia tidak diluluskan oleh badan perundangan. Contoh, prinsip undang-undang lazim iaitu common law, keputusan mahkamah, undang-undang Islam tidak bertulis, undang-undang adat iaitu Cina, India, Bumiputera, Berpatih dan Temenggung dan undang-undang Hindi. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis undang-undang. Secara asasnya, undang-undang boleh dibahagikan kepada dua jenis. Undang-undang awam public law adalah undang-undang yang mentadbir tentang perhubungan di antara individu dan negeri. Ianya dibahagikan kepada dua, iaitu undang-undang perlembagaan dan undang-undang jenayah. Yang pertama, Undang-Undang Perlembagaan membincangkan tentang hak individu dalam negeri dan Undang-Undang Jenayah membincangkan tentang pelbagai jenis jenayah oleh individu terhadap negeri. Undang-undang antarabangsa merujuk kepada mahkamah terbuka dan perbicaraan kes-kes di mahkamah boleh diikuti oleh orang ramai selain plaintiff dan defendant. Mahkamah atasan seperti Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi. Contohnya, Undang-Undang Kontrak, Undang-Undang Tort, Commercial Law, Perkongsian, Syarikat, Jualan Barang-barang, Insurans, Surat Cara, Boleh berniaga, sewa beli, agensi, kontrak, keluarga dan lain-lain. Mahkamah Syariah pula ialah menghakimi kesalahan-kesalahan yang melanggar norma-norma agama Islam untuk orang-orang yang beragama Islam sahaja. Ianya mempunyai bidang kuasa atas perkara sivil dan jenayah agama Islam. Tujuan pelaksanaan Mahkamah Syariah ialah menjalankan pentadbiran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam. Seterusnya, menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan rumah tangga dan keruntuhan akhlak. Sekian dari saya. Terima kasih.